gaji first hand punya. Ini second hand yang kamu pakai punya. Hei, Silakan Tuan Puteri. tapi aku Nanti muskil dulu lah. biar Tuan Puteri jalan. Tapi aku muskil lah. Mainan ni pokok kan nyap. Jamila, gadis air. Jamila, kau macam aku. Kau dah bikin sampai aku kering. Jamila, ya air. Jamila, ku rayu pada kau. Jangan pergi tinggalkan aku. Orang kampung semua sudah tahu ku nak kawin depan. Aku tumbang 12 lembu, syukur itu hutang. Pulau kami, kalau tak jadi aku malu. Hutang sampailah ke tu. Jangan gadis ayu, jangan macam aku. Aku tak nak bikin sampai ku jangan sampai. Jangan yang ayu. Mendengar luahan graduan UniKL Business School Muhammad Mokhtar Muhammad Razif, 28 tahun, gaji rendah yang ditawarkan oleh majikan di negara ini mendorongnya untuk berhijrah ke negara lain. Katanya jumlah itu tidak memadai, apatah lagi dengan kos sara hidup yang tinggi di Kuala Lumpur. Rakan-rakannya juga membuat keputusan sama demi melunaskan hutang selain elakkan pengangguran. Sepatutnya kalau dah ada pengalaman 10 tahun tu, dia dah boleh start demand gaji ataupun company tu sendiri sepatutnya dia dah boleh bayar gaji dengan lebih tinggi berdasarkan pengalaman yang dia ada dan kerja yang dia boleh buat untuk company tu. So kalau company tu tak boleh nak bagi kenaikan gaji kepada pekerja tersebut yang dah bekerja beberapa tahun dengan company tu sendiri, so saya rasa company tu sendiri mungkin dia punya ekonomi dia tak stable, dan untuk pekerja tu sendiri saya rasa elok untuk dia cari kerja kat tempat lain. Ada juga di antara mereka yang membuat percaturan untuk berhenti kerja di sebuah syarikat dan memohon kerja di syarikat lain. Bukan tidak mahu berkhidmat lebih lama, tetapi tiada kenaikan gaji meskipun sudah bekerja hampir 6 tahun dan mereka masih dibayar pada kadar pekerja lepasan graduat. Kalau kita bekerja selama 2 tahun dekat satu company untuk kita cari pengalaman, after 2 tahun ataupun 3 tahun, apa kata kalau migrate ke company lain untuk kita demand balik gaji. Jadi kita boleh main dengan demand gaji. So berikan peluang kepada kami untuk mengenali industri itu dan tengok balik kualifikasi kami, macam mana kami nak macam mana skill kami dan everything, dan revise balik. Patutkah kami dibayar begini? Berdasarkan kajian isu gaji rendah di Malaysia amat ketara dan bank negara sebelum ini menggesa kerajaan untuk memperbaiki undang-undang buruh dan memperbaharui pasaran buruh. Berikutan pekerja di negara ini tidak mendapat selayaknya dengan kerja yang dilakukan mereka. Paling ketara di mana produktiviti tinggi tetapi gaji yang dibayar lebih rendah ialah sektor peruncitan, perhotelan serta makanan dan minuman F&B. Berdasarkan rekod, 80% majikan di negara ini tidak menggunakan sistem imbangan antara produktiviti dan juga bayaran gaji kepada pekerja mereka. Jika kita perhalusi, impaknya bukan sahaja memberi kesan kepada buruh terlibat, malah secara tidak langsung memberi kesan kepada sosial dan juga ekonomi negara itu sendiri. Merujuk kepada para pekerja di Amerika Syarikat, Australia, United Kingdom, Jerman dan Singapura, buruh Malaysia dibayar kurang daripada 1/3 pada tahap produktiviti yang setanding. Bijak Belanja, Berita TV 9. Pengarah Institut Pengurusan Harta dan Keuangan Islam, Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali, hanya 10% daripada yuran persekolahan ditanggung individu, manakala selebihnya dilunaskan melalui insentif pendidikan kerajaan. Di peringkat pengajian tinggi, Dr. Nuradli berkata, banyak agensi di bawah kerajaan menawarkan pelbagai bentuk pinjaman untuk penuntut yang ingin melanjutkan pengajian. Jika bijak memanfaatkannya, pinjaman itu boleh diubah sebagai ganjaran yang tidak perlu dibayar, iaitu beasiswa. Bila mereka keluar dari universiti, maka mereka perlu menghadapi pelbagai
perbelanjaan. Tapi apabila kita dah dapat mengurangkan perbelanjaan kita daripada segi contohnya kos pendidikan ini, maka kita dapat menggunakannya untuk simpanan kita dan juga untuk pelaburan kita. Tambah beliau, baucer buku yang ditawarkan juga antara yang menjimatkan perbelanjaan. Dalam pada itu, skim latihan turut disediakan agar golongan sasar bersedia memenuhi keperluan pasaran kerja, terutama bidang keusahawanan. Satu platform mungkin di universiti itu untuk mereka mendapatkan lebih banyak ilmu tentang keusahawanan ini. Kerana ianya apabila mereka berada dalam pengajian, maksudnya dalam masa belajar di universiti, dan di samping itu dapat menjana pendapatan, ini dapat mengurangkan beban, dan juga untuk dapat meningkatkan pendapatan. Sejak tahun 2012, yuran wajib dikecualikan sepenuhnya di sekolah kerajaan dan kerajaan turut membiayai kira-kira 90% daripada yuran pengajian universiti. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan dijatuhi hukuman penjara setahun, denda RM2 juta atas pertuduhan rasuah. Sultan Johor mahu keabsahan agama Ili Najwa disahkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dijatuhi hukuman penjara 12 bulan dan denda RM2 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didapati bersalah atas pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM2 juta dari seorang ahli perniagaan pada tahun 2016. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjarakan 6 bulan jika gagal membayar denda. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membuat keputusan itu selepas pasukan pembelaan selesai membuat mitigasi bagi meringankan hukuman terhadapnya. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan hukuman penjara dan denda itu ditangguh sehingga menunggu rayuan. Terdahulu ketika membaca penghakimannya, Muhammad Zaini berkata tertuduh tidak menafikan wang RM2 juta itu dimasukkan ke akaun Tan Mansuri Holding Sdn Bhd dan mendakwa ia digunakan untuk 2 pilihan raya kecil PRK Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Mahkamah bagaimanapun mendapati kedudukan tertuduh ketika kejadian adalah meragukan yang mana beliau tidak menjawat jawatan sebagai bendahari UMNO. Tertuduh sebaliknya ketika itu adalah setiausaha UMNO dan bukan ahli Parlimen kawasan 2 PRK berkenaan. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Tengku Adnan didakwa dalam kapasitinya sebagai seorang penjawat awam, iaitu Menteri Wilayah Persekutuan telah menerima untuk dirinya wang berjumlah RM2 juta. Wang itu daripada ahli perniagaan Tan Sri Chai Kin Kong yang juga pengarah AKSB melalui cek Hon Leong Islamic Bank milik AKSB pada 14 Jun 2016. Ahli Parlimen Putrajaya itu didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Perbicaraan kes itu bermula pada 2 Julai tahun lalu dengan pihak pendakwaan memanggil 23 saksi memberi keterangan. Mahkamah Tinggi Ipoh menetapkan selama 9 hari bermula 30 Mac 2021 untuk perbicaraan kes rogol pembantu rumah membabitkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Teronoh Paul Yong Chu Kiong. Hakim Datuk Hashim Hamzah menetapkan tarikh itu selepas Yong 50 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berkenaan. Mengikut kertas pertuduhan, Yong didakwa merogol pembantu rumahnya berumur 23 tahun di kediamannya di Meru Desert Park pada 7 Julai 2019 antara jam 8.15 malam dan 9.15 malam. Kes sebelum ini disebut di Mahkamah Session, namun pada 15 Disember lalu, Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan pihak pembelaan agar kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Yong pertama kali didakwa atas pertuduhan itu di Mahkamah Session di Ipoh pada 23 Ogos 2019. Ketika itu, dia memegang jawatan Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam, Hal Ehwal Bukan Islam dan Kampung Baru Perak.
Seorang pengawal keselamatan dijatuhi hukuman penjara 8 tahun dan 4 sebatan selepas mengaku salah melakukan amal seksual terhadap cucu.